So, pun kita buat nombor 9 dulu. Nanti setelah 9 kita baru masuk soalan seterusnya. Kita buat sebanyak kita boleh buat insyaAllah. So, soalan nombor 9. So, jadual 3 menunjukkan dua jenis pasu yang dibeli oleh Azlizah dan Deva di sebuah kedai. So, Azlizah, Deva. Ini yang diberi lah. Menggunakan kaedah matriks, hitung harga sebuah pasu besar dan harga sebuah pasu kecil. Okay. Alright. So, saya lupa nak cakap. Saya minta tolong kerjasama untuk tulis nama penuh anda dan juga nama sekolah anda. Nama penuh anda dan juga nama sekolah anda dalam chat untuk kehadiran pada malam ini. Okay. Okay. So, jom kita tengok soalan ni balik sama-sama. Nombor 9. Jadual 3 menunjukkan dua jenis pasu yang dibeli oleh Azlizah dan juga Deva di sebuah kedai bunga. Menggunakan kaedah matriks, hitung sebuah pasu bunga dengan harga sebuah pasu bunga besar dengan seharga sebuah pasu bunga kecil. Menggunakan kaedah matriks lah. Right.
Jadi kita ada dia punya harga semualah. Okay. Dia beli 3 besar, 5 kecil. Jumlah bayaran 37. Eva beli 4 besar, 1 kecil. Dia beli harga 27.80 sen. Okay. So, katakanlah kita ambil X, okay, sebagai harga pasu bunga besar. Dan kita ambil Y sebagai kecil. Okay. So, dari situ kita boleh keluarkan dua persamaan lah. Okay. Persamaan pertama iaitu persamaan Aslizah iaitu 3 kalau kita darabkan dengan X atau 3X yang besar tambah dengan 5Y akan bersamaan dengan 37. Satu lagi 4X tambah dengan Y sebab ada satu je kan. So Y sahajalah. Bersamaan dengan 27.8. Dari sini kita boleh jadikan matriks. Alright, dengan caranya kita ambil nombor yang pertama ni. Kita letak 3, 5, 4, 1. Matrik pertama. Matrik kedua ialah X dan juga Y. Jawapan dia mesti dalam matrik juga iaitu 37 dan juga 27.8. Okay. Lepas tu untuk kita cari XY, kita boleh songsangkan dia. Okay, kita pindahkan yang ni ke kanan. Dia akan jadi songsang lah. So dia akan jadi macam ni. X, Y. Oops, sorry. X, Y bersamaan dengan songsang 1 per AC. Okay, AC. Sorry, AD tolak dengan BC. Okay. Dalam kurungan A dengan D terbalik, B dengan C negatif. Darab dengan 37. 27.8. Okay. Seterusnya kita boleh darabkan dua matrik ni. Kita akan dapat jawapan dia ialah, ini kita selesaikan lah, kita kecilkan. Kita akan dapat 1 negatif 17. Okay. Dan ni kalau kita darabkan, kita akan dapat matriks dia ialah negatif 102, 1.02 dan juga negatif 64.6. Okay. So dari situ kita darabkan saja masuk dan kita akan dapat jawapan dia X, Y ialah 6, 3.8. Settle. Dapat jawapan. X 6, Y 3.8. Okay. Itu sajalah untuk matrik.
seterusnya. Terus berjawab soalan nombor 10, A dengan B A dengan B terus. Darjah 5 menunjukkan 4 kad huruf di kotak A dan 3 huruf di kotak B. Okey, kotak A, kotak B. Satu kad dipilih secara rawak dari setiap kotak. Senaraikan ruang sampel pertama kedua. Hitung keberangkalian huruf X dan satu nombor ganjil dipilih. Huruf konsonan dan nombor genap tidak dipilih bersama. Okay.
Okay. Kita cek sama-sama insyaAllah. So, Rajah juga 4 huruf. Kotak A, 3 nombor dalam kotak B. Satu kad dipilih secara awak dari setiap kotak. Senaraikan ruang sampel. Okay. So, ruang sampel. Contoh kalau ni adalah sampel S lah sampel. Bersamaan dengan so macam tu sebab dia set. So kita boleh masukkanlah dalam kurungan contoh yang pertama N. Okey, dia kotak pertama dan 1. Okey. Itu maksudnya tu pilihan pertama lah yang boleh keluar ataupun N dengan 2. Lepas tu N dengan 3. Lepas tu E 1, E 2, E 3. X 1, X 2 dan juga X 3. Okey, T 1, T 2 dan juga T 3. So tu semualah. Okay, senaraikan ruang sampel dia lah. Lepas tu dia tanya apa? Hitung kebarangkalian bahawa huruf X dan satu nombor ganjil dipilih. Satu huruf X. X dan ganjil maksudnya ni sahaja X dan ganjil. Satu, so maksudnya satu saja. So satu. Daripada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1 per 12. Macam tu je kita boleh buat, tak ada masalah. Atau kalau awak nak kira pun boleh. Okay. Sebab dia cakap dan, jadi kita boleh darabkan dia lah. So probability kemungkinan untuk dapat X iaitu 1 daripada 4. Okay. Dan kita darabkanlah dengan kemungkinan untuk dapat nombor genap iaitu 2, 1 per ke. Dan kita akan dapat jawapan dia sama 1 per 12. Betul lah. Lepas tu dia cakap huruf konsonan dan nombor genap tidak dipilih bersama. Okay, nombor genap dengan huruf konsonan tidak dipilih bersama. Maksudnya nombor genap 2 kan konsonan. So kalau saya tukar color dia biru, ni tak boleh, ni tak boleh. Oh, sorry, E boleh. Ni tak boleh, ni tak boleh dan ni tak boleh. So yang lain tu patutnya semua boleh lah kan? Boleh undang-undang kan? Huruf konsonan dan juga nombor genap. Itu sajalah. So yang lain-lain tu boleh lah. Okay. Huruf vokal dengan nombor ganjil boleh. Huruf vokal dengan nombor genap pun boleh. Okay. So jadinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 per 12. Okay. 9 per 12 boleh kecil tak? 3 per 4. Seperti 3. Okay. Pun sama kalau kita nak pakai darab pun boleh. Dia cakap genap dan ni tak boleh. So yang ni. Okay. Sekejap je. Okay, pertama sekali ganjil. Okay. Ganjil pula ni apa? Konsonan dengan ganjil lah. Ni konsonan dengan ganjil, katakan Ini adalah konsonan ganjil. Saya tulis KG dulu. Untuk kita lah. Konsonan ganjil. So konsonan dari 3 per 4. Darab sebab dia dan. Dia nak apa? Ganjil. Genap lah sebab ganjil. Okay.
Ganjil tak boleh kan? Genap, betul lah. Ganjil 1 dan 3. So 2. 2/3. Yang perlu kita tambahkan dengan berapa? Ini untuk semua ni lah. Itu 1/4. Darab 1. Okay. 1/2 campur 1/4. Dan sekali kita mesti akan dapat 3/4. Sama je. Okay. Yes, betul. Itu nombor 1. Itu yang ni awak. Ini saya yang ni nombor 1. Nombor 1 tu saja. Ni nombor 2. Yang panjang-panjang ni semua nombor 2. Sebab dia minta ganjil, so ambil nombor 2 sajalah. X dan nombor ganjil. Dia nak X dan nombor ganjil. Maksudnya yang ini sahaja tadi. So boleh kira lah. Ni 1 daripada 12 keseluruhan. So kita boleh terus dapat jawapan dia. Atau awak nak buat cara pengiraan pun boleh. So X untuk kotak pertama 1 daripada 4. So 1/4 sebabkan dan. So kita darabkan dia. Ganjil kan. Ganjil. Okay. Sekejap. Okay. Okay. Oh, sekejap. Okay, sekejap. Saya silap. Oh, betul. Oh, betul. Saya salah baca ni. Ganjil 1 dan 3. Oh, betul. So, A-nya 2. Bukan yang ni silap. S1 dan S3 lah. Terima kasih. So, dia akan jadi 2/12 sepatutnya. So, dia akan jadi 1/6. Betul, sama. Okay. Betul lah Sorry. So, macam tadi kita boleh sebab ganjil. Saya tak ambil genap. So, katakan X tadi. Sama je konsep dia iaitu kalau nak darab 1/4. Okay, sebab X memang 1/4 lah, tak ada masalah. Cuma yang ni dia 2/3. So, kita darab dengan 2/3. Kita still akan dapat 2/12. Yang last sekali akan bertukar menjadi 1/6. Ini 1. Alright, thank you for spotting that. Terima kasih sebab perasan tu. Okay. Next. Banyak perkataan ni. So kita masuk soalan seterusnya, nombor 11. Encik Suman beli insurans kebakaran untuk kedai mempunyai nilai insurans RM760,000. Polisi insurans kebakaran yang dibelinya mempunyai peruntukan co-insurans untuk menginsurankan 85% daripada nilai boleh insurans hartanya dan deductible sebanyak RM4,000. Kedai Encik Suman telah mengalami kerugian sebanyak RM180,000 disebabkan oleh pembakaran. Hitung pembayaran pampasan yang diterima oleh Encik Suman jika dia menginsurans kedainya. Bayaran pampasan pada jumlah insurans yang harus dibeli.
Satu lagi dengan jumlah 500,000. Seterusnya nilai penalti. Seterusnya tentukan nilai penalti co-insurance. Lepas tu hitung bayaran pampasan yang diterima. Bayaran pampasan yang diterima oleh Encik Saman jika dia menginsurans kedai itu dengan 620,000 dan telah mengalami kerugian menyeluruh.
Okey. Okey. So, jom kita cakap bersama. Okay, Cik Suman dia beli insurans kebakaran. Kedainya bernilai insurans yang nilai kedai dia ialah RM760,000. Dia buat polisi kod insurans sebanyak RM85 dan ada deductible sebanyak RM400,000 lah. So, Cik Suman dia ada rugi sebanyak RM180,000. Nak tanya soalan pertama, hitung bayaran pampasan diterima oleh Cik Saman jika menginsurkan kedainya secara penuh lah jumlah insurans yang harus dibeli. So, bila satu-satu orang tu beli seberapa banyak yang harus beli, jadi dan ianya lebih rendah lah daripada harus yang dibeli ni. Okay. Sorry, apabila diinsurankan penuh, okay, penuh dengan harus dibeli, so maksudnya apa-apa kerugian dia, kita boleh akad dapat keseluruhan kerugian dia lah. Jadi perlu tolak dengan deductible sahajalah. Deductible ni ialah tanggungan yang perlu ditanggung oleh pemilik sendiri. So total akan jadi 74/6. 174. 176 sorry. 176. So inilah harga insurans yang Cik Suman akan dapat. Yang pertama. Yang kedua, kalau dia buat dengan hanya RM500,000 sahaja. Okay, first kali kita kena ambil tahulah berapa banyak sebenarnya harga harus beli dia. Sebabkan 85%, jadi kita perlu dapatkan 85% daripada RM760,000. Okay. Ni nombor 2. Sebab bawah ni So 85% darab dengan 76,000. So kita akan dapat nilai dia ialah 646. Okay, ini nilai yang nilai penuh lah nilai yang harus dibeli sebenarnya. Tapi dia hanya beli RM500,000 sahaja disebabkan yang dia beli insurans lebih rendah daripada harus dibeli. So kita ambil RM500,000 bahagi dengan 646,000 darab dengan jumlah kerugian iaitu 180,000. Lepas tu kita tolak dengan deductible. Okay. Last kali kita akan dapat total insurans dia ialah 135,318 .89. Okay, ini nilai yang kita dapat. So, berapa banyak penalty dia? Okay. Penalty dia ialah nilai kerugian nilai kerugian tolak dengan berapa banyak insurans yang akan bayar. So 135,318.89. So kita akan dapat nilai dia ialah 40,681. .11. So ni adalah yang penalty dia. So ni harga yang akan diinsurkan. Yang ni penalty ni maksudnya kita kena bayar sendirilah. Seterusnya. Dihitung bayaran pampasan terima Cik Sunan. Sekejap Ada orang tahu mat.
Okay, sorry. So hitung bayaran pempasan tadi, insurans kedai 620,000 dan kedai ini mengalami kerugian menyeluruh. Okay. Hitung bayaran pempasan, maksudnya berapa banyak duit dia dapat. Kalau dia insurankan sebanyak 620,000 sahaja. Lepas tu kedai dia total loss, memang rugi, hapus terus, terbakar terus lah, total loss. Jadi macam mana nak kira, sebabkan dia adalah total loss, apabila dia ianya kerugian menyeluruh, kita hanya perlu ambil sahaja nilai yang telah diinsurankan. Okay. Dan kita hanya perlu tolak dengan deductible sahajalah. Okay. So nilai dia 616 000. Ni semua nilai yang insurans akan bayar. Yang ni kita mesti kena bayar sendiri. Okay. So ini adalah apa yang insurans akan bayar lah, nilai pampasan dia. Okay. Okay, ni kena lukis-lukis lah, tak apa. Ni awak boleh cuba sendiri. Nanti apa-apa kalau nak jawapan boleh tanya saya. Sebab soalan ni kena lukis-lukis ni. Dia kena ada kertas graf lagi senang. Alright. Tengok ni sekejap. Okay, tak apa. Kita buat yang nombor A ni sikit. Buat A ni satu. Lepas tu yang ni you guys boleh try sendiri. B dengan C boleh try sendiri sebab dia perlu buat graf. Awak siap graf semua. Apa-apa kalau nak jawapan awak boleh message saya lah ya. So tulis ketidaksamaan linear. Okay, maaf. Cikgu Esther memilih tidak melebihi 30 orang murid untuk menyertai satu pertandingan pembarisan. Dengan keadaan tulis dua ketidaksamaan linear selain daripada X lebih besar pada kosong dan Y lebih besar pada kosong yang mewakili ahli pembarisan I. Okay.
Okay, saya assume at least dah ada lah. So kita check. So check ke star, pilih tak lebih pada 30 orang murid. Dalam satu pertandingan pembarisan lah. Dalam keadaan murid lelaki selebih-lebihnya 2 kali bilangan murid perempuan. Okay. Yang tu kita boleh dapat first X, second Y. Okay, let's just say kita katakan X ni ialah lelaki dan Y ni ialah perempuan. So yang pertama ialah kalau kita buat X tambah dengan Y mestilah lebih rendah atau sama dengan 30. Mengatakan tidak melebihi 30. So kelas 1 sampai 30 orang lah. Lepas tu bagi tahu kita dengan lelaki selebih-lebihnya 2 kali bilangan perempuan. So dengan tu kita tahu Y mesti lebih kurang atau sama dengan 2 kali ganda daripada X. Okay. X mesti selebih-lebihnya 2 kali ganda lah. Inilah 2 persamaan yang kita boleh buat. Okay, seterusnya boleh try B, boleh try C. After that, kalau nak tahu jawapan dia boleh message saya akan bagi jawapan terus. Okay. Alright. Dan soalan 14. Okay, Rajah 7. Rajah 7 menunjukkan graf laju masa bagi perjalanan Maharian dalam kereta. Nyatakan tempoh masa dalam minit apabila Maharian memandu dengan laju serakam. Lepas tu boleh tengok B terus juga, iaitu beri pecutan kereta Maharian dalam masa 5 minit pertama ialah 336 km per jam. Hitung nilai U. Okay, hitung nilai U. U tu yang atas ni saya highlightkan. U. Okay.
Right. So jom kita check. Okay. So soalan A. Nyatakan tempoh masa dalam minit apabila Maharani memadu dengan laju seragam. So first kali kita ambil tahu mana laju seragam. Laju seragam maksudnya statik ni lah sebab dia laju dan juga masa kan. Laju dan masa. So mana yang statik ni maksudnya dia bergerak dalam keadaan seragam. Okay. Dia tak makin laju, dia tak makin pelan, dia duduk lajuan sama je. Alright, so cara kira dia first tengok masa dia dan kita perlu tolak sahajalah. Okay, 10 pukul 10 iaitu depan tolak dengan belakang iaitu pukul 9 suku. So dengan tu kita tahu ianya bergerak selama 45 minit. Macam tu sahaja. Okay, lepas tu bagi tutor. Berikan penjutan kereta Maharani dalam 15 minit pertama. 15 minit pertama yang ni ialah 336 km per jam. Hitung nilai U. Okay, kilometer per jam per jam. So kita nak tahu kilometer per jam per jam ialah first kita ambil laju akhir tolak dengan laju awal, bahagikan dengan tempoh masa, kita akan dapat lah kelajuan dia. Okey, ini penjutan ya. So akhir ini U. So U tolak dengan kosong lah sebab bermula dengan kosong. Bahagi dengan perbezaan masa iaitu 15 minit. Okey, 15 minit. Mesti bersamaan dengan 336. Okey, dengan tu kita tahu U ini 15 minit kan? Tidak. Sebab ini per jam. Okey, yang ni kita kena tukar jadi jam. Okey, ini adalah minit, 15 minit. Kita kena tukarkan 15 minit ni menjadi jam iaitu 15 per. Saya use balik. So ni tadi 15 minit sebabkan dia per jam kat sini. Kita kena tukarkan sistem daripada kilometer, daripada minit kepada jam lah. So 15 bahagi 60. Baru kita dapat 336. Yes. So dari situ kita akan dapat U bersamaan dengan 336 darab dengan 15 bahagi 60. Dan kita akan dapat jawapan dia ialah 80. Okay. So dari situ kita tahu kelajuan kat sini ialah 84 km per jam. Okay, pukul 10 dah. So tak apa. So C dengan D nanti kita sambung minggu depan insyaAllah boleh eh. Oh tak, minggu depan dah keluar kan, minggu depan cuti kan. Minggu dah keluar. So kita jumpa insyaAllah minggu satu lagi lah. Okay, kita jumpa. So terima kasih untuk hari ni. Okay, segala yang baik datang dari Allah, segala yang buruk datang dari saya sendiri. InsyaAllah kita akan jumpa balik dalam masa 2 minggu lagi sebab minggu depan kita cuti. Minggu satu lagi insyaAllah kita akan ada ujian. So ujian tu setakat ni masih dalam buat, kita plan untuk buat objektif lah eh. So banyak soalan tu nanti kita akan tahu, nanti kita akan bagi tahu waktu kejadian. So terima kasih untuk hari ni sekali. So selamat malam dan Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Thank you.